Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudari, para penonton yang saya muliakan, alhamdulillah pertamanya kita rafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Petang ini sekali lagi kita dapat bertemu bersama-sama untuk kuliah ilmu kita di bawah nama ataupun di bawah tajuk Resensi Ramadan, yang mana kuliah ilmu kita pada petang ini insya-Allah akan membicarakan tentang resensi ataupun diskusi berkaitan dengan buku yang ditulis oleh yang berbahagia Ustaz Zulkhairi Muhammad Nur dan Ustazah Muzayyanah Abdullah. Dan alhamdulillah petang ini sekali lagi kita sambung. Saya fikir ini resensi yang kedua ataupun ketiga insya-Allah. Dan kita masih lagi membicarakan buku terbaharu Ustaz Zul dan juga Ustazah Zai, iaitu Siapa Lebih Utama, Wanita Syurga, Wanita Dunia ataupun Bidadari Syurga. Alhamdulillah hari ini pun Ustaz Zul dan Ustazah Zai sudah bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz dan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan Ustazah kerana sudi meluangkan masa lagi pada petang ini, dan insya-Allah kepada sahabat-sahabat yang ada ruang, ada masa dan ada kesempatan, sama ada terbuka ataupun sudah dapat maklumat awal daripada hebahan yang dibuat oleh Ustazah dan juga Ustaz dan memang meluangkan masa pada petang ini, saya mohon sebelum kita mulakan, mari kita sama-sama ramai-ramaikan kuliah ilmu ataupun majlis ilmu kita pada petang ini dengan kita mempelawa ataupun mengundang sahabat-sahabat yang lain yang sekarang mungkin belum tahu ataupun mungkin terlupa dan sebagainya. Kita tag mereka ataupun kita share supaya lebih ramai yang dapat menyertai sesi diskusi kita pada petang ini. Dan insya-Allah dengan ramainya nanti kita bersama-sama berada dalam majlis ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan majlis ilmu ini rahmat keberkatan yang diberikan kepadanya cukup besar. Walaupun majlis ilmu kita ni Ustaz-Ustazah kita buat secara atas talian ataupun dalam talian, tetapi teknologi dah memudahkan di mana sahaja kita berada dapat kita bersama-sama belajar sesuatu ataupun berdiskusi tentang ilmu. Jadi seperti biasa kepada puan-puan yang mungkin berada di dapur, yang bersiap awal dan sebagainya, jangan lupa buka letak di tepi. Kan, supaya dapat kita dengar sambil-sambil apa sahajalah yang kita buat. Ataupun mungkin minggu lepas ada yang sebut-sebutkan saya tak di dapur lagi, tapi saya ni duduk melipat-lipat baju pun boleh, sambil-sambil lipat baju ke ataupun apa-apa ke, kan, yang mungkin sukar sedikit kalau kita berada di luar. Di luar mungkin ada gangguan macam-macam, tapi kalau di dalam rumah ni saya fikir insya-Allah boleh. Dan kalau yang canggih sedikit mungkin boleh juga Ustaz-Ustazah mereka pancarkan ke TV. Ada yang ada smart TV kan, boleh pancar ke TV, jadi volumenya kuat sedikit kalau berbanding menggunakan telefon ataupun komputer. Jadi nanti satu rumah boleh dengar, satu rumah boleh sama-sama dapat manfaat daripada diskusi kita pada petang ini. Dan insya-Allah diskusi kita pada petang ini topiknya tu topik yang sangat menarik. Topiknya saya fikir topik yang dekat di hati kita. Mari kita tengok apa topiknya. Petang ini insya-Allah tuan-tuan saudara-saudari kita akan diskusikan resensi Ramadan kita pada petang ini. Masih satu topik dari buku yang dihasilkan oleh Ustaz Zul dan Ustazah Zai. Tajuk topik kita pada petang ini adalah, adakah kita masuk syurga kerana amalan ataupun rahmat Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita masuk syurga kerana amalan yang kita lakukan ataupun kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala? Itu topik kita pada petang ini insya-Allah. Jadi saudara-saudari, topik ni menarik. Jadi kalau dapat kita jemput ramai-ramai lagi yang turut serta bersama dengan kita, Allahu Akbar, banyak manfaat kepada rakan-rakan, saudara-saudara seagama kita kan insya-Allah. Jadi mari kita share lebih banyak lagi. Sekarang sudah ada lebih kurang dalam 160 orang. Saya fikir kita boleh tarik lebih ramai lagi untuk terlibat supaya kita sama-sama dapat manfaat. Kerana topik ini nampak kecil, tapi topik ini sebenarnya sangat besar maknanya, kerana soal amalan, apatah lagi orang sebut amalan pada bulan pesta amalan, iaitu bulan Ramadan ini.
Jadi yang kita nak buat sebab kita nak masuk syurga kerana amalan itu ke, ataupun yang kita nak kejar itu redha Allah ataupun rahmat Allah, dan Allah tempatkan seseorang tu masuk ke syurganya kerana amalan yang banyak dilakukan ataupun kerana rahmat Allah Ta'ala itu sendiri. Dan adakah ada perbincangan oleh para ulama tentang perkara ini? Mari kita sama-sama nanti dengar perbincangan ini daripada yang berbahagia Ustazah Zai dan juga Ustaz Zul. Jadi saudara-saudari, sekali lagi sebelum saya nak mulakan sesi pada petang ini, insyaAllah tak lama, dia biar sedikit tetapi bermanfaat. InsyaAllah tak lama tetapi benar-benar bermanfaat. Saya jemput saudari untuk sama-sama kongsikan. Yang dah masuk pun saya lihat ramai yang dah komen-komen ya, dia ramai yang komen. Alhamdulillah, ada yang kata ada yang bagi salam. Okey, yang bagi salam tu ramailah. Contohnya ada Urianti Wu, Assalamualaikum Ustaz Ustazah. Waalaikumsalam. Ustaz-ustazah tu saya kira masuk sekali dengan nama saya lah tu. Kan. Kemudian ada yang dah bantu tolong share. Contohnya Tuan Kifli Zul. Terima kasih Tuan, dan share. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cik Puan Zainun Abdul Rahman pun kata dah share Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih. Share lagi supaya ramai lagi yang dapat manfaat kan. Jadi apabila makin ramai share, makin ramai lah makin dapat manfaat. Ini seru ni, nama Kak Long Sufiah. Mari masuk Kak Long Sufiah. Saya nak sebut apa ni, Nuriyat pun Nuriyat seru, Kak Long dia. Mari masuk Kak Long. Jadi Kak Long, Kak Ngah, Kak Yang, Acu, kita serulah. Masuk-masuk sama-sama kita meriahkan sesi pada petang ini. Baik, saudara-saudari, seperti tajuk yang kita dah sebutkan tadi, tajuk kita adalah adakah kita masuk syurga kerana amalan ataupun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk perbincangan pertama, saya mungkin nak pergi kepada Ustaz yang berbahagia, Ustaz Zul Khairi Muhammad Nur. Ustaz Zul mungkin boleh jelaskan kita dahulu tentang situasi ini. Syurga itu diberikan kerana banyaknya amalan kita, ataupun sebahagian kumpulan kata bukan amalan itu penentunya. Yang pentingnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmatnya kepada kita. Kadang-kadang bukankah mungkin ada yang amalannya sedikit tapi kerana rahmat Allah Ta'ala dapat juga dimasuk syurga. Tapi ada orang yang amalannya banyak. Tapi adakah itu jaminan yang dia nanti akan dimasukkan ataupun dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Jadi untuk itu saya persilakan, mungkin Ustaz Zul mungkin boleh berikan pencerahan awal kepada kita tentang perkara itu. Silakan Ustaz Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Tuan Ikram dari PTS sebagai penganjur utama, Ustazah Muzayyanah yang dikasihi, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Alhamdulillah. Pertamanya kita doa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memudahkan kita jalan ke syurga insya-Allah. Dan antara disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang meneroka jalan ke syurga, sesiapa yang meneroka jalan ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke syurga. Jadi sebenarnya apabila kita berada dalam majlis ilmu, sama ada bersama dengan Ustazah Muzayyanah petang ini ataupun di mana-mana sahaja, insya-Allah itu semua merupakan jalan-jalan yang memudahkan kita untuk mendapat redha Allah, lalu memasukkan kita semua ke dalam syurga insya-Allah. Baik, perbahasan ini saya tak nak makan masa yang panjang kerana kita nak berikan fokus kepada Ustazah Muzayyanah insya-Allah. Okey, kalau kita lihat dalam Al-Quran ya, bila saya dah sediakan beberapa ayat Al-Quran, tapi sementalahan saya mendengar bicara daripada Tuan Ikram, saya teringat dengan ayat yang sentiasa dibaca oleh orang ramai, iaitu dalam suratul Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala menciptakan kematian, kehidupan, tujuannya untuk menguji kita siapakah yang paling baik amalannya.
Jadi ayat ini sebenarnya memberikan petunjuk kepada kita bahawa Allah Azza wa Jal amat menitik beratkan soal amalan. Dan kalau kita lihat lagi dalam beberapa ayat Al-Quran yang lain, antaranya kata Allah Azza wa Jal dalam surah As-Sajadah ayat 19, juga ayat yang sering kita dengari pada pagi Jumaat, ammal ladzina amanu wa amilus salihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh, maka untuk mereka syurga sebagai tempat berlindung terhadap apa yang mereka kerjakan, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan begitu banyak ayat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bermula daripada suratul Fatihah sampailah suratul Nas, menitik beratkan isu amalan. Kita apapun mesti beramal, mesti beramal, mesti beramal. Bahkan Allah menyatakan wa amilus salihat, mengerjakan amal-amal salih yang pelbagai. Bukan hanya satu bentuk amal salih, bahkan kita cuba pelbagaikan mengikut kemampuan dan keupayaan kita. Jadi untuk kita menafikan amalan terus itu tak kenalah dengan perjuangan Al-Quran dan juga perjuangan hadis Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW pun datang menyeru kita untuk beramal. Ya, dengan pelbagai tawaran yang dijanjikan oleh Nabi SAW, antaranya kata baginda, man sallal bardain dakhalal jannah. Sesiapa yang menjaga sungguh-sungguh salat di dua teduhan, merujuk kepada salatul asar dan juga salatul subuh, maka kita dijamin masuk ke dalam syurga. Ayat ni orang yang betul-betul lah menjaga kualiti dalam salatul asar dan salatul subuh. Dan faham kita ialah orang yang menjaga kualiti dalam salatul asar dan salatul subuh, automatik insya-Allah turut akan memelihara 3 salat fardu yang lain, dan insya-Allah menjadi booster untuk menambahkan dengan amalan-amalan sunat. Ya, baik. Cuma kekeliruan yang terbit ialah yang menghasilkan perbincangan dalam buku saya dengan Ustazah Muzayyanah dan menimbulkan kekeliruan dalam perbincangan pada petang ini, kerana ada hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh isteri baginda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang mana kata Nabi, fa innahu la yudkhilu ahadan al-jannah amaluhu. Itu hadis riwayat Bukhari. Kata baginda SAW, seseorang itu tidak masuk ke dalam syurga disebabkan amalan dia. Jadi ini mencetuskan tanda tanya, persoalan dalam benak Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau pun bertanyakan suaminya Rasulullah SAW, wala anta ya Rasulullah, maknanya kanda pun tak masuk syurga kerana amalan. Maka kata Nabi SAW, wala ana illa an yataghammadanillahu bimaghfiratin wa rahmah. Ya, saya pun tak mampu untuk masuk syurga kerana amalan, melainkan saya mendapat rahmat daripada Allah. Jadi maknanya kita masuk syurga ini kerana rahmat. Manakala menurut seorang sahabat Nabi yang terkenal dalam dunia hadis, Abdul Rahman bin Sakhr Ad-Dusi, yang dikenali sebagai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey, apa komen, apa hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Kata Nabi, wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalih. Ketahuilah tiada siapa pun yang terselamat dengan amalannya. Tak ada siapa pun yang boleh selamat daripada neraka azab Allah dengan amalannya. Lalu sahabat pun bertanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wala anta, wahai Rasulullah, Rasulullah pun tak selamat ke dengan amalan-amalan Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin min wa fadl. Ya, saya pun tak terselamat daripada azab Allah disebabkan amalan saya, namun yang menyelamatkan Nabi dan kita semua ialah rahmat Allah Azza wa Jal. Ya? Jadi hadis itulah yang menimbulkan sedikit kekeliruan. Ayat Al-Quran dan banyak hadis menyeru kita untuk beramal. Bahkan berapa banyak ayat Al-Quran menyatakan
syurga itu diwariskan kepada orang-orang yang beramal salih. Tiba-tiba ada hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, yang menyatakan kita tidak terselamat daripada neraka dan kita tidak mampu untuk melangkah kaki ke dalam syurga dengan amalan. Yang memungkinkan kita melangkah kaki ke dalam syurga ini ialah rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, maka di sini ada pelbagai pendapat ulama, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Dalam buku ini kami senaraikan 7 pendapat ulama, ya. Dan insya-Allah saya nak kongsikan 3 daripada 7 pendapat tersebut. Pendapat yang pertama menyatakan maksud Nabi SAW ialah kita tidak masuk ke dalam syurga disebabkan amalan-amalan yang tidak makbul. Ya. Amalan ini dia ada 2, ya. Satu amalan yang sah menurut hukum hakam. Satu lagi amalan yang ma'jur maqbul. Amalan yang diterima oleh Allah dan berpahala. Contohnya kita sebut hajjum mabrur. Kenapakah haji itu dinamakan hajjum mabrur dan jarang-jarang kita mendengar perkataan haji makbul, haji ma'jur? Jarang kita dengar itu. Yang kita dengarnya mabrur. Kerana mabrur itu berasal daripada perkataan albir. Albir itu maknanya baik, yakni orang yang balik daripada menunaikan haji. Haji itu telah transform dirinya menjadi orang yang baik, orang yang salih. Baik. Jadi amalan ini, contohnya orang yang berpuasa, untuk sah puasa tu kita buatlah, kita meninggalkan segala perkara yang membatalkan puasa, maka puasa kita sah. Namun tidak semestinya puasa yang sah itu diterima di sisi Allah Azza wa Jalla dalam bentuk diberikan anugerah pahala. Boleh jadi ada orang yang berpuasa tapi dalam masa yang sama dia terlibat dalam sistem ribawi dengan sengaja. Boleh jadi ada orang yang berpuasa namun dia banyak mengumpat dan banyak memfitnah orang lain. Boleh jadi ada orang yang berpuasa namun suka melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah seperti mencuri, berjudi, main nombor ekor. Jadi puasa mereka sah namun tidak mendapat pahala di sisi Allah, dan puasa yang demikian tidak memungkinkan kita untuk melangkahkan kaki ke dalam syurga Allah. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Tidak ada siapa pun kalangan kita yang selamat daripada azab Allah. Tak ada siapa pun kalangan kita yang boleh masuk syurga Allah dengan amalan yang tidak makbul tadi. Ya, tapi kalau dengan amalan makbul, amalan yang mabrur, itu memungkinkan kita untuk masuk ke dalam syurga. Okey. Pendapat itu disokong oleh seorang pakar dalam bidang hadis yang namanya Ahmad bin Ali, dikenali sebagai Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang wafat pada tahun 852 Hijriah di dalam kitab Fathul Bari, dan juga disokong oleh seorang ulama terkemudian Asy-Shinqiti di dalam tafsir beliau Adwaul Bayan. Baik. Pendapat yang kedua pula menyatakan kita perlu bezakan antara masuk ke dalam syurga dan tingkatan-tingkatan dalam syurga. Sebab syurga kan dia ada tingkat dia. Dan kalau kita ikut hadis Nabi SAW yang disampaikan dalam Sahih Muslim, ini Imam Muslim dia ada kumpulkan hadis-hadis dalam bab syurga, dalam bab neraka. Ada satu hadis yang amat meruntun perasaan dan membuatkan orang seperti saya ini bersedih dalam beberapa tempoh, iaitu kata Nabi SAW, kita orang beriman ini akan melihat orang beriman yang lebih tinggi levelnya, bagaikan kita sekarang di bumi ini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, melihat bintang yang jauh di atas, kedipan bintang yang ada jauh di atas, yang kita tak tahu apa yang ada di sebalik bintang tersebut. Itulah level ataupun kedudukan orang yang beriman, yang berada tinggi bagaikan berada di bintang yang jauh. Lalu sahabat Nabi SAW pun memberikan komentar, itu tempat Rasulullah lah tu. Ya? Kata Rasulullah, tidak, itu tempat orang beriman. Maknanya orang beriman ni dia ada level-level dia. Dan Rasulullah SAW pastilah level yang paling tinggi yang sentiasa kita doakan setiap kali mendengar azan. Ati Muhammadanil wasilah. Kurniakan kepada Nabi SAW wasilah, kedudukan tertinggi di syurga. Jadi kata ulama begini,
ayat Al-Quran yang menyatakan kita masuk syurga kerana amalan ini, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ya, nak masuk syurga dengan amalan memang tak boleh. Tetapi untuk masuk syurga ni kita masuk kerana rahmat Allah. Okey. Kemudian ayat Quran yang kata masuk syurga kerana amalan ni, yakni masuk tingkatan dalam syurga. InsyaAllah saya, Ustaz Zai, Tuan Ikram dan seluruh kita ni, keluarga kita semuanya akan masuk syurga kerana rahmat daripada Allah, jauh daripada neraka. Tapi kemudiannya setelah kita dipersilakan masuk ke dalam syurga, sekarang ni kita kena tengok tingkatan mana pula syurga kita. Tingkatan 1, tingkatan 2 ataupun tingkatan 7. Syurga yang mana yang menjadi milik kita. Jadi untuk menentukan syurga yang mana, ia berdasarkan amal ibadah kita. Kalaulah amal ibadah kita banyak, maka kita akan mendapat syurga yang tinggi. Ya, itu pun belum dibincangkan lagi. Amal ibadah ni dia terbahagi kepada 2. Satu, amal daripada sudut kam, iaitu kuantiti. Yang keduanya, amal daripada sudut kaif, iaitu kualiti. Jadi kalau amalan kita berkualiti tinggi, walaupun kuantitinya sedikit, maka insya-Allah kita boleh berada di syurga peringkat yang tinggi. Baik, itu yang kedua ya. Masuk syurga kerana rahmat Allah. Tapi untuk masuk ke tingkatan-tingkatan syurga, rumah-rumah di syurga, ia berdasarkan amalan masing-masing. Sebab itulah Ustazah Tuan Ikram, saya adalah sebut pada kenalan-kenalan saya, di syurga kita tidak akan mendapat semua perkara. Ya. Tapi kita akan dapat benda yang luar biasa. Kita akan dapat benda yang luar biasa yang kita pun tak jangka. Tapi kita tidak akan dapat semua perkara. Contohnya, Nabi SAW menjanjikan bagi orang yang menjaga salat rawatib 12 rakaat setiap hari, maka dia ada istana khas untuk dia. Jadi orang yang macam saya yang tak lazim 12 rakaat ni tak dapatlah benda tu. Kita dapat istana tapi bukan istana yang khas untuk orang yang 12 rakaat tadi. Jadi kita tak dapat semua perkara tapi yang kita dapat tu sangat luar biasa. Baik. Dan pendapat yang paling kuat insya-Allah yang dipegang oleh kebanyakan ulama, termasuk dipegang oleh Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih, ulama yang amat saya kasih, dan ramailah Fakhruddin Ar-Razi, Abul Abbas Al-Qurtubi, Ibn Khazim, Ibn Rajab dan sebagainya. Dia begini, benda yang paling penting ialah rahmat. Kita dapat beramal pun kerana rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita dapat datang ke majlis ilmu pun kerana rahmat daripada Allah. Kita dapat bersedekah, rahmat daripada Allah. Kita dapat melarikan diri daripada ajakan-ajakan melakukan maksiat. Itu rahmat daripada Allah. Jadi betul lah bahawasanya kita masuk syurga kerana rahmat daripada Allah. Kerana beramal itu sendiri pun rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang dapat kita fahami daripada ucapan la haula wala quwwata illa billah. Setiap kali orang panggil kita hayya 'alas salah, datanglah salat, kita pun jawab la haula, tiada siapa boleh menghalang saya pergi salat, wala quwwata, tiada siapa boleh mendorong saya mengerjakan salat, illa billah, kecuali kehendak daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi semua ini rahmat daripada Allah. Sebab itu Nabi Daud, menurut satu kitab yang mana saya baca saya lupa, Nabi Daud kebingungan dalam memahami isu ini. Lalu Nabi Daud alaihi salam pun bertanyakan Allah, ya Allah, mungkin bertanya itu melalui malaikat, ya Allah, bagaimana aku mampu bersyukur untukmu, sedangkan perasaan aku bersyukur ini pun datang dari dirimu jua. Kita ulang balik. Macam mana aku boleh merealisasikan syukurku kepadamu, sedangkan rasa nak bersyukur ini pun datang daripada Allah jua. Jadi macam mana tu nak bersyukur tapi rasa syukur itu pun datang daripada Allah. Nak kena syukur lagi. Jadi kata Allah, itulah yang betul. Maknanya semuanya datang daripada Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Rasa bersyukur itu pun datang daripada Allah. Dan rentetan daripada pandangan ini, fahamlah kita bahawasanya untuk mendapat rahmat Allah, kita kena beramal. Maka mustahil kalau ada orang dia tak beramal, tak apa, saya tak beramal. Rahmat Allah ni kan, dia kata ada 100 bahagian. Satu bahagian Allah campak ke dunia. Kerana satu bahagian itulah kita saling berkasih sayang antara satu sama lain. Hatta haiwan pun sayang pada anak dia.
99 lagi tu Allah simpan di hari akhirat. Dan takkanlah kita yang beramal sedikit ni Allah tak sayang kot. Ada 99 lagi bahagian di hari akhirat. Tak boleh begitu. Rentetan daripada pandangan yang ketiga saya kongsikan tadi, untuk mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jal, nak tak nak kita kena beramal. Jadi ala kullin, Tuan Ikram, Ustazah Zai, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pandangan dalam bab adakah kita masuk syurga kerana amalan ataupun kerana rahmat daripada Allah, maka kita jawab dengan dua rumusan. Satu, untuk mendapat rahmat Allah kita perlu beramal. Dan yang kedua, beramal itu sendiri pun rahmat daripada Allah, maka masuk ke dalam syurga kerana amal. Dan juga masuk ke dalam syurga itu dan perasaan ingin beramal itu, kesemuanya merupakan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Alam. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Zul atas penerangan tadi. Saya fikir penerangan Ustaz Zul tadi dah cukup lengkap untuk menjelaskan tentang jawapan kepada persoalan yang jadi tajuk kita pada petang ini. Dan suka untuk saya tekankan kepada saudara-saudari, para penonton yang mengikuti sesi pada petang ini, jawapan yang Ustaz Zul berikan tadi sebahagian daripada jawapan lengkap yang dinukilkan di dalam buku. InsyaAllah mereka yang mahu jawapan ataupun pandangan-pandangan lain tentang perbincangan ini nanti boleh dapatkan di dalam buku pada halaman tak silap saya 204. InsyaAllah ada dinyatakan di dalam buku. Sementara itu saudara-saudari, ada sahabat-sahabat kita yang ada ujian, bukanlah ujian, ada situasi seperti saya, kawasan rumah ni hujan, contohnya macam ada sahabat kita seorang ni di Ipoh mengelembu, hujan rahmat Allah Ta'ala. Jadi apabila hujan ni memang sejuk suasananya. Kadang-kadang talian pun ada sekejap tak ada kan. Okey, itu dari Cik Puan Erin. Kemudian ada juga yang di Seremban pun kata hujan juga. Di Seremban pun hujan. Alhamdulillah, sejuk suasana kan. Dan ada beberapa yang juga bertanya, ada seorang ni tanya apabila kita paparkan tadi, Ustaz Zul Khairi di kedai buku dah ada ke jual buku ni? Saya fikir mungkin lepas dengar penjelasan Ustaz Zul tu nampak rasa berminat. Di kedai buku ada insya-Allah tuan dan cik puan, boleh pergi dapatkan di kedai-kedai buku. Tetapi kalau nak lebih mudah, di link yang dipaparkan tadi itu pun ada juga. Jadi di link, kalau di page Ustaz Zul Khairi, linknya ini. Senang je nak ingat. easy.la/bidadari syurga. Kan, bidadari syurga. Ustaz Zul tu sebab dia letak bidadari syurga. Kalau link untuk Ustazah Zai, linknya ada bidadari je. Kan, easy.la/bidadari. Jadi ada dua link untuk diletakkan di page Ustaz Zul, ada di page Ustazah Zai pun ada. Jadi kepada tuan dan cik puan yang mungkin nak, ada beberapa cara. Cara yang pertama, kedai buku berdekatan boleh pergi dapatkan untuk menambahkan pengetahuan kita daripada sesi, sebab ada dua lagi sesi akan datang pada minggu berikutnya akan kita jalankan. Cara yang kedua, boleh dapatkan melalui link-link yang dipaparkan di sini untuk memudahkan tuan dan cik puan dapatkan, dan nanti boleh telaah, boleh ambil masa di dalam bilik seorang-seorang ataupun boleh gunakan untuk usrah bersama anak-anak ataupun keluarga. Cara yang ketiga, boleh hubungi tim khidmat Ustazah Zai. Ramai juga yang menghubungi tim khidmat Ustazah Zai dan nanti akan terus ke PDS dan kami akan bantu untuk urusan. Ada yang mungkin ada situasi tak biasa menggunakan pembelian atas talian dan sebagainya, insyaAllah yang itu tu nanti kita boleh bantu. Kepada sahabat-sahabat yang baru masuk dan mungkin yang belum tahu, sekadar untuk dipaparkan untuk makluman semua dan supaya tahu tentang apa yang kita bincangkan, kita jalankan sesi diskusi atau resensi Ramadan daripada buku yang berbahagia Ustazah Zai ataupun Ustazah Muzayyanah dengan Ustaz Zul Khairi. Sebentar saya cuba padam yang banner ni supaya dapat lebih jelas. Okey. Itu dia. Iaitu yang berjudul Siapa Lebih Utama, Wanita Dunia ataupun Bidadari Syurga. Buku ini adalah kompilasi 52 soal jawab unik tetapi ada dalam agama. Unik ni kenapa tuan-tuan dan cik puan? Kadang-kadang benda tu nampak kecil tetapi besar maknanya. Contoh, sesekecil sebutan jazakallah khairan jaza, kan? Sebutan itu biasa kita dengar dan kadang-kadang itu selalu disebutkan oleh ustaz-ustaz, Ustaz Zul, Ustazah Zai. Tapi kalau mungkin kumpulan marhain, mereka dengar, oh ini tak apalah, ini level-level ustaz-ustaz
ataupun ustazah mungkin gunakan sebutan ini. Mereka gunakan terima kasih je lah. Okey, terima kasih. Tetapi jazakallah khairan jaza itu bukan hanya istilah yang sekadar untuk orang yang pada level dikatakan ustaz ataupun ustazah sahaja, tetapi ada makna selain daripada ungkapan itu digunakan oleh kumpulan ilmuwan agama. Kenapa kita gunakan semoga Allah memberikan ganjaran, sebaik-baik ganjaran kan kepadamu? Itu ada sebabnya dan ada perbahasannya. Dan apabila disebut begitu, bagaimana pula cara nak menjawabnya? Apabila kita bertemu dengan orang yang berkata kepada kita, contoh Ustaz Zai jumpa tuan dan cik puan di mana-mana kuliah kan, barakallahu fikum, Ustaz Zai sebut, macam mana pula nak responnya? Yang itu tu nampak kecil, hanya sebutan antara kita dalam komunikasi, tetapi itu tu saudara-saudari ada sumbernya dalam agama. Dan sumber-sumber itu bukan sumber yang asing, tetapi dipetik dari sumber-sumber yang sahih. Dan kerana itu saudara-saudari, buku ini berbicara tentang perkara yang nampak kecil tetapi unik. Betapa Islam itu syumul, segala-galanya ada, dan disebabkan itulah Islam ini menjadi way of life ataupun cara hidup. Dari sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya ada. Ada perkara yang besar-besar itu mungkin sebahagian asatizah dah sentuh. Tapi perkara-perkara unik, ada 52 yang ini disentuh oleh Ustaz Zul dan Ustazah Zai dalam buku ini. Jadi kalau tengok kandungan dia saudara-saudari, sekadar untuk saya tunjukkan ada isu berkaitan dengan kefahaman bahasa, ada isu yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai Muslim, ada yang terus berkaitan dengan amalan kita, tentang ibadah kita, ada yang berkaitan dengan perkara yang masyhur yang digunakan untuk menaikkan gairah kita beribadah. Sebagai contoh, kisah-kisah yang sangat popular, cuma sebahagian kisah itu mungkin perlu dinilai semula. Ada mungkin orang kata, alah tak apalah, kisah tu nak bagi gairah je kan. Saudara-saudara, di atas dasar ilmu, kadang-kadang lebih baik kita membudayakan diri kita dengan sesuatu yang sahih. Kerana dalam agama ini, kita nak yang sahih. Dalam jumpa doktor pun kita nak yang sahih, saudara-saudari kan. Takut doktor-doktor palsu, bahaya pula kan. Nanti makan untuk jadi bertambah sihat, jadi lain pula. Jadi inilah dia bukunya. Jadi saudara-saudari, itu serba sedikit saya jelaskan apa yang ada di dalam buku, dan topik-topik ini termasuk topik pada hari ini ada di dalam buku. Ada bahagian Ustaz Zul, ada bahagian Ustazah Zai yang dibuat secara berasingan untuk selera saudara-saudari sebagai pembaca dan juga sebagai pencinta ilmu, insya-Allah. Jadi itu serba sedikit, dan macam saya dah jelaskan tadi, siapa yang nak dapat boleh dapatkan. Dan untuk mereka yang mungkin baru masuk ataupun mereka yang belum lagi ataupun cuba nak ajak kawan-kawan, saya jemput juga, ajak terus ya. Cik Puan Rifkah ni jom dengar tazkirah ustazah kita. Alhamdulillah. Jom. Sekarang masa ustazah, kita nak dengar dari ustazah. Jadi Ustazah Zai, untuk sesi Ustazah Zai ni kami mungkin nak minta Ustazah berikan komentar ataupun Ustazah mungkin jelaskan tentang kalau kita sebut tentang amalan, Ramadan ini adalah pesta amalan kan. Ramadan ini adalah ruang untuk kita menggandakan amalan kerana banyaknya ganjaran. Tapi ada situasi, ada beberapa kumpulan yang berhalangan untuk beramal. Sebab-sebab tertentulah, terutamanya kumpulan wanita yang berhalangan untuk beramal. Jadi mungkin Ustazah boleh kongsikan amalan-amalan yang digalakkan untuk dilakukan, dan khusus kepada kumpulan yang berhalangan, apa yang patut dilakukan supaya Ramadan terutamanya boleh dimaksimumkan manfaatnya. Silakan Ustazah. Baik, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan kebaikan, kesejahteraan, keafiatan kepada semua sahabat-sahabat, rakan-rakan yang menonton pada petang ini, walaupun dalam kesibukan. Dalam kesibukan nak kata perut berkeroncong pun tak boleh juga, sebab ajaibnya Ramadan ni, bila kita dah niat malam tadi tak rasa lapar lah pun kebanyakannya, cuma sedikit letih tu biasalah kan. Kalau tak berniat puasa pukul 9 pagi perut dah berkeroncong dah. Jadi Alhamdulillah, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, yang menanti-nanti waktu berbuka puasa, yang suami-suaminya bukan berehat-rehat saja, bertanya khabar pun dah cukup dah.
makan apa kita malam ni, anak-anak kita sediakan apa. Masya Allah, itu pun dah cukup melembutkan jiwa isteri yang berada di dapur. Masya Allah. Dan para isteri, subhanallah, kan sentiasa bagi peluang, bagi galakkan, ajak anak-anak kita, tolong juga apa yang sepatutnya, jangan biarkan berehat-rehatan sahaja. Sebab 20 tahun akan datang, mereka juga akan menjadi ketua keluarga, pembantu-pembantu ketua keluarga kita, Masya Allah. Jadi latih anak-anak kita, insya-Allah. Terima kasih Tuan Ikram, terima kasih Ustaz Zul yang bersama-sama. Cuma pada petang ini saya ingin menyapa dengan rasa penuh seronok lah, sebab ramai yang menonton kita pada petang ni. Bahawa bagi anda yang dah memiliki buku ini, Ustazah nak usik sikit ni Tuan Ikram kan, sebab ramai anak-anak muda Ustazah ni dah baca ke belum buku, dah baca ke belum bulan-bulan Ramadan ni. Sebab Ustazah tengok mereka ni macam pesta buku pula dah. Ramainya Ustazah pergi ceramah, Ustaz tu jual buku, Ustazah ni jual buku. Pilihan di atas anda. Okay, tapi Ustazah Zai suka usik juga. Tu tak boleh jadi peniaga Ustazah ni. Ustazah Zai usik juga. Ni beli-beli buku ni baca ke tidak? Tapi kelebihan buku yang kami sedang hidangkan kepada anda, saya jujur je cakap masa Tuan Ikram kata kita nak buat satu resensi sepanjang Ramadan ni, hati ni kata sempat ke tidak ni nak buat ni. Tapi sejujurnya apa yang Ustaz Zul ceritakan di awal tadi, sahabat-sahabat muslimin-muslimat, kita pun dapat satu pelajaran. Ustazah pun leka dengar. Jadi maknanya kalau kita tak baca sangat buku tu, tunggu ajalah kuliah kita macam ni seminggu sekali, Masya Allah kan. Sebab bila Ustaz Zul kata, okey buka muka surat 204, kita pun dah jadi gairah, jadi seronok ayat-ayat yang dia baca tadi, Masya Allah, tabarakallah. Itu anak-anak muda Ustazah Zai lah, Tuan Ikram yang sangat-sangat manja. Dia dah terbiasa dah kita bacakan kitab, jadi dia pun, Ustazah lepas ni kita ngaji kitab ni pula boleh? Tu tak boleh, tu kena mengaji dengan Tuan Zul kita, insya-Allah lebih pakar lagi kita dengan Ustaz Zul kita, masya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, walaupun kita tengok tajuknya ni macam kita rasa macam perlu ke belajar, perlu ke kita ambil tahu. So dia memecahkan satu tanda tanya yang besar dalam kepala kita selama ini. Kita macam dah banyak dah buang masa umur 30-an, 40-an, sedar tak sedar kita dah 50-an, 60-an. Syukur Allah tak matikan kita lagi. Maksud Ustazah, selama ini kita rasa macam perasan boleh masuk syurga dengan rahmat Allah yang mencurah kepada kita. Hatta Ustaz Zul dalam pengalaman kerja-kerja dakwah saya, biasa saja kadang-kadang, dulu dia tu pakai tudung Ustazah, sekarang dah cabut balik semua tudung dah. Pasal apa pula? Sebab dia diuji Allah kematian 3 orang anak serentak. Jadi anak-anak kecilnya ni melambai-lambai dalam syurga Allah. So kalau dah anak melambai-lambai dalam syurga Allah, dia tak payah beramal dah. Ini kesilapan yang banyak, kadang-kadang dia rasa ada jalan shortcut menuju syurga. Sangat silap. Syurga itu Masya Allah, ganjaran luar biasa yang kita dapat bagi orang-orang soleh, orang-orang beriman yang banyak amal solehatnya, Masya Allah, mustahil untuk kita dapat syurga tanpa mahar, tanpa modal. Mustahil. Jadi subhanallah, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, berkebetulan dengan kita berada dipilih Allah sampai kita pada bulan Ramadan. Baru tak sampai habis fasa pertama 10 hari ni, Ustazah dah dengar macam-macam. Kan antaranya, minta maaf Ustaz Zul, Tuan Ikram, saya kena bercerita ni sebab ramai sangat orang perempuan yang menonton. Maka sampai bertanya, boleh ke Ustazah saya nak ambil pil tahan haid? Kan rugilah kalau saya tak beribadah pada bulan Ramadan ni. Satu. Lepas tu Ustazah, kalau saya haid ni saya tak sabar-sabar nak bersih. Biarlah 5 hari, yang penting nanti saya tak qada banyak. Saya kata cuba jujur pada diri. Tengah hari tadi baru saya datang menghadiri kuliah yang disoal tanya macam tu. Okay, sahabat saya Jajah sengih je sebab dia dah hafal dah soal jawapan Ustazah ni. Dia tanya macam mana ya Ustazah, saya nak pendekkan, nak cepat boleh tak tak payah tunggu selalunya 7 hari, tiba-tiba dah Ramadan ni mungkin kita tak banyak minum semua, 4 hari dah habis, so saya tak payah tunggu lagi dah, habis je cepat-cepat je saya mandi, esok lusa keluar lain tu pukul lain lah, contoh macam tu lah. Jadi saya terus jawab soalan itu dengan soalan, saya nak tanya jujur pada diri, di luar Ramadan ada tak rasa macam tu? Bahkan kawan-kawan dia usik, luar Ramadan Ustazah lagi nak lama-lama, biarlah daripada 15 hari lah bagi maksimum terus. Maknanya sahabat-sahabat muslim-muslimat dirahmati Allah, kita ni dalam beramal ibadah, kan kita sibuk nak merebut ganjaran dalam Ramadan, sehingga takut kita berakhir Ramadan, momentum untuk beribadah tu semakin jatuh, semakin rendah.
Sama macam wanita-wanita haid. Sebab itu antara doa-doa yang disuruh amal yang paling ringkas pada orang-orang yang haid, alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa kita disuruh mengucapkan syukur? Sebab benda haid ni dalam Ramadan kita tak berapa seronok. Tapi still kita sebagai hamba Allah disuruh mengucapkan syukur atas apa pun yang berlaku. Kita plan kita dapat 29-30 hari dalam Ramadan. Tapi Allah tidak berkehendak begitu. Lalu apatah lagi lambang wanita-wanita yang sihat, normal ini adalah didatangi darah haid. Maka berhalangan kita pada ketika itu. Justru melafazkan alhamdulillah ala kulli hal itu gambaran hati yang reda. Saat Allah beri halangan tak semestinya terhalang itu hanya solatnya, hanya puasanya, tapi apa amalan-amalan lain yang insya-Allah boleh mengundang rahmat Allah. So ada lagi versi doa yang disuruh kita perpanjangkan dengan alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah ala kulli dhanbin. Maknanya kita bersyukur kepada Allah dan kita minta ampun kepada Allah atas segala dosa. Subhanallah, di sana ada ayat yang mengajarkan kepada kita betapa Allah sangat sayang kita ni orang-orang Islam yang pada waktu sahur tu kita mengucapkan istighfar banyak. So istighfar tak perlu kita berwudu, istighfar tak perlu kita bentang sejadah. Sambil ibu-ibu walaupun hari ini tak solat, tadi dia masih meraihkan suami anak-anak bersahur. Anda ibu-ibu yang hebat. So ibu tak payah makan lah. Ibu kan ABC, Allah bagi cuti, dalam hati kata nanti nak makan tengah hari ni, nasi-nasi tak habis ni. Kan? Tapi waktu tu dia penuhkan masanya dengan istighfar. Sebab dia tahu waktu sahur ini Masya Allah besarnya ibadah, besarnya pahala bagi orang-orang yang beristighfar. Jadi Ustazah mengambil kesempatan untuk meletakkan beberapa amalan khususnya daripada amalan hati. Bagaimana menghadirkan keikhlasan. Kita buat ni, bangun sahur juga walaupun cuti. Siapkan berbuka puasa juga. Menghadirkan keikhlasan, nak layan suami, layan anak-anak. Apa guna kalau hanya rutin yang tidak ikhlas? Asyik kita je Ustazah, suami tak buat pun, tak ikhlas. Maka amalan itu tidak menjadi satu ibadah di sisi Allah. Tidak berpahala di sisi Allah. Jadi kita nak buat, memang rutin harian. Kan kita memang kena buat. Sebab kalau kita tak buat, mau tak berasap lah dapur contoh. Ikhlaskan hati itu juga adalah amalan yang besar bagi seorang wanita yang dalam haid. Dan sentiasa merasa diawasi oleh Allah. Ini amalan-amalan hati. Muhasabah diri kita. Ya Allah, Ramadan keberapa dah sepanjang dalam hidup kita ni? Apa Ramadan lepas dengan Ramadan sekarang? Apa perbandingannya? Tadi dalam ruang komen saya setuju sangat. Syukur Ramadan tahun ni terasa sejuk. Beberapa kali dah tiap hari hampir hujan, mendung. Masya Allah rasa seronok. Tapi ada sahabat saya duduk dekat Mekah ni Ustaz, Nizam Botak ni. Dia kata, oh kami pun hujan kat sini tapi hujan panas. Maksud dia bergurau tu musim panas sangat-sangat. Sebab Ramadan kan di Mekah. Tapi mereka dah biasa dengan keadaan macam tu, Masya Allah. Dan apa lagi? Mujahadah. Ini yang kita nak berperang dengan nafsu kita sendiri. Inilah permulaannya pada Ramadan. Dan terakhir bagi amalan hati tu meniatkan kebiasaan sebagai ibadah. Kebiasaan-kebiasaan yang kita buat, rutin harian yang kita buat tu, sebab itu Allah ciptakan kita semata-mata untuk beribadah. Jadi kesian dengan orang Melayu kita yang faham bentang sejadah, solat itulah ibadah. Puasa Ramadan itulah ibadah. Jadi wanita haid yang berhalangan untuk berpuasa, untuk bersolat, dia rasa rugi sangat sebab dalam bulan yang dijanjikan gandaan pahala ni, dia tak boleh solat, tak boleh puasa. Sayanglah. Sedangkan banyak lagi amalan-amalan lain, rutin kebiasaan dia yang bila dia niatkan, subhanallah dapat kebaikan di situ, subhanallah Allah beri ganjaran sebagai pahala, yakni daripada ibadah yang dia lakukan. Bahkan rutin harian sahaja. Ni amalan hati, subhanallah. Kemudian kita perhatikan dari segi amalan lisan kita. Yang disuruh kita perbanyakkan zikir, sama ada tasbih, tahmid, takbir, membaca istighfar, berselawat, hatta bercakap dan mengajak kepada perkara ma'ruf dan mencegah kepada perbuatan-perbuatan mungkar. Kat mana kita nak ajak ni? Kan semua orang dah ada media sosial masing-masing. Asal menulis saja kita mengajak kepada kebaikan. Asal buka je mulut kita mengajak kepada perkara kebaikan. So saya kesian kalau orang faham bila kita sebut zikir ni hanyalah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bosanlah Ustazah, saya subhanallah je 24 jam. Tu ada orang yang faham macam tu, kesian. Sedangkan kita berada dalam majlis ilmu, kita membaca yang baik-baik, kita bercakap yang baik-baik, ini tanda orang beriman.
Asal bercakap, dia berzikir. Asal dia diam, dia sedang berfikir. Untuk apa? Bagaimana untuk mendekatkan lagi dia kepada Allah. Allahu Akbar. Kemudian amalan badan. Tadi Ustazah sebut amalan hati, amalan lisan, sekarang amalan badan. Kita tak boleh sembahyang ni. Tak boleh gunakan kaki bergerak menuju ke masjid, penuhkan soft-soft solat tarawih dan sebagainya. Tapi apa amalan badan kita? Nombor 1, wahai para muslimat, senyum. Saya nak tulis, nak bacakan senyum ni pun takut juga. Takut-takut dengan suami dah 3 bulan tak senyum. Dan suami orang sebelah kan, jumpa je senyum. Pening kawan tu, sahabat-sahabat kan. Suami, intai tu apa hal asyik sengih dengan suami orang sebelah. Kan aku 3 bulan dah tak senyum ni. Ni kesilapan. Kadang masuk pejabat, semua orang disengih habis. Kan sengih habis, sengih pula 6 harakat terlebih harakat pula. Dan dengan suami sengih terpaksa saja. Tu jangan bila kita sebut senyum tu sebagai salah satu ibadah, jangan tersilap senyum. Sebab ada ni Ustaz Tuan Ikram, malu juga saya cerita ni PMPL orang perempuan ni. Dia datang jumpa Ustazah lepas kuliah. Ustazah, macam mana nak buat saya ni? Saya tahu saya ni berdosa. Dah tahu berdosa macam mana pula ni Kak? Saya ni buka satu kedai jamu, dia kata, kedai jamu, ubat-ubat. Kan Ustazah tahulah bila saya nak layan customer ni, mestilah nombor satunya dia datang je saya senyum. Saya layan dia pusing satu kedai, saya boleh senyum, sembang ramah dengan dia Ustazah. Tapi bila saya balik ke rumah, kereta saya masuk je dalam pos, saya dah macam tertinggal senyum dekat kedai saya. Saya tak boleh senyum dalam rumah saya. Kan sahabat-sahabat, saya kata bahaya ni. Subhanallah. Jadi senyum yang macam mana ni? Automatically bila dia nampak klien, tak kenal pun, tiba-tiba boleh senyum. Tu yang ahli dalam rumah tu, susah dia nak senyum. Jumpa anak-anak marah-marah, dia mengaku sendiri. Tapi bila dia cakap macam tu sambil bawa kereta saya ni rawang ke Keramat, jauh ni. Saya berfikir, ya Allah, ada ke sikap aku macam tu? Betul juga ni. Kerana apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Dia bertanya pada kita ni yang tak sempurna, yang banyak dosa ni, kita selalu fikir, entah benda macam tu pun aku buat ni ya Allah. Kan bila kita tahu masyuk kat kita ni, senyum ke main lagi. Kan kalau dengan suami apa masyuknya? Kan sahabat-sahabat muslimin muslimat, hati-hati di situ, kesilapan yang sangat besar. Baik, apa lagi amalan badan tu? Membantu orang lain, menghadiri majlis ilmu, cerita menghadiri majlis ilmu para muslimat. Dalam Ramadan ini pun Ustazah sedih sebenarnya, hari-hari kuliah saya terlalu banyak di Masjid Surau. Kenapa kehadiran sangat menyusut berbanding PKP dulu, sebelum PKP dulu. Sangat menyusut. Sedangkan sahabat-sahabat dirahmati Allah, Masjid Surau dah buka dah. Kita dah tahu, dah belajar macam-macam. 2 tahun kita belajar online, adab-adab menuntut ilmu, wanita datang ke masjid. Bagaimana adab-adabnya selagi mana kita boleh menjaga adab? Masya Allah, tabarakallah. Bukankah setiap langkah kita dikira pahala? Duduk iktikafnya kita dalam rumah Allah dikira pahala. Jadi semua itu adalah amalan badan. Subhanallah. Jadi bila kita dalam keadaan haid, sahabat-sahabat, mungkin kita tidak mendatanginya, tapi bagaimana tindakan kita ketika kita berada dalam majlis-majlis ilmu secara dalam talian dan sebagainya. Hadirkan diri, ambil ruang dan peluang itu. Kemudian lagi, taat kepada suami. Ini semua wanita tahu tapi sukarnya nak buat. Itu amalan badan. Sebab mereka duk tanya juga, Ustaz, orang perempuan Ustazah bila datang haid ni betul ke tak boleh masak? Suami tak boleh dekat dengan dia. Saya kata betul kalau kita hidup pada zaman jahiliah dulu sebelum datangnya Islam. Kita hidup pada zaman Nabi SAW mengajarkan kita kebaikan tentang agama Allah. Mengangkat darjat wanita, menyebut-nyebut tentang wanita. Nabi sayang, Nabi cinta akan wanita-wanita Islam kita ni, Masya Allah. Tapi kita ni pula yang menghina diri kita sendiri. Tak ada ajaran macam tu. Okay? Tak ada yang katanya orang perempuan kalau datang haid tak boleh masak, tak boleh dekat dengan suami. Islam mengajarkan apa yang tak boleh. Jangan ditambah-tambah. Okay? Kemudian terus bercinta dengan suami, amalan badan. Kemudian menjauhi perbuatan yang tidak bermanfaat. Tu menjauhi perbuatan yang tidak bermanfaat. Dalam keadaan kita haid, dalam keadaan kita berhalangan puasa dan solat. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah, perkara-perkara seperti ini yang dah lazim, dah biasa lisan kita sebut, mata kita membaca, telinga kita mendengar, tapi akuilah perkara yang nampak ringan tapi berat dan sukar sangat kita nak buat. Lebih-lebih lagi saat kita berhalangan seperti ini. Jadi kat mana kita nak mendapat amal-amal soleh yang berterusan? Inilah yang kita sebut, kadang-kadang kita tak faham apa maksud al-baqiyatus salihat. Sahabat-sahabat kita disebutkan dengan al-mal, al-banun,
harta dan anak-anak. Tapi Allah sebut dalam Al-Quran betapa yang jauh lebih baik adalah al-baqiyatus salihat. Ulama duk bahas ni, amalan kecil tapi berterusan. Bahkan rutin harian kita dekat rumah ni yang mengundang pahala, subhanallah. Tapi kita jadi bosan dengan amalan tersebut. Wa na'udzubillah min zalik. Baik, wanita-wanita berhalangan juga diklasifikasikan untuk beramal dari segi ibadah dan harta. Masya Allah, antara yang saya sebut dalam Ramadan ini, kalau tak hari-hari pun kita memberi makan orang berbuka puasa, sebab semua itu perlukan modal. Saya ni suri rumah je Ustazah. Macam mana nak bagi makan orang berbuka puasa? Cuba kita plan. 7 hari kita dalam haid contoh, 7 hari itulah paling kurang ada seketul 2 kuih yang kita hantar kat jiran sebelah. Lebihkan sikit kalau pergi bazar Ramadan tu biasa beli 5 ketul, kali ni kita beli 6 ketul. 3 ketul pergi hantar dekat jiran sebelah rumah. Pasal apa? Sebab kita tak berpuasa. Katanya Nabi SAW, kita memberi makan orang yang berbuka puasa, kita dapat pahala yang sama macam orang yang sedang berpuasa tanpa mengurangkan pahala orang tersebut. Masya Allah. Jadi bagi Ustazah Zai, seminggu kita tak puasa ni kita masih boleh dapat pahala macam orang berpuasa dengan memberi makan orang yang berpuasa. Jadi jangan bakhil. Kita ada ketetapan tahunan bila cukup haul dan nisab, itulah dia zakat. Kemudian ada infak, kemudian ada sedekah, kemudian ada wakaf, kemudian ada fidyah. Selesaikan dalam Ramadan ini, jangan bertangguh sampai datang Ramadan akan datang. Kan sebab setiap bulan Ramadan, logiknya semua wanita pasti ada didatangi haid bagi mereka yang masih ada darah haid. Jadi kebijaksanaan seperti ini kita atur. Bila masa kita nak atur, bila waktu kita berhalangan untuk datang ke masjid untuk solat dan berpuasa. Baik, yang kelima saya ambil. Ibadah dengan akal. Banyakkan bertafakur, merenung kebesaran Allah. Berfikir untuk maslahah agama. Merancang program makruf dan nahi mungkar. Sebab tu kadang-kadang kita tak mampu nak bagi duit. Tapi kita banyak idea. Tuan Haji, apa kata masjid kita ni kalau untuk orang muda sekian-sekian. Beribadah dengan akal kita. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan segan, jangan malu. Kan ada messenger dekat page-page surau masjid. Kan orang baca tak baca tu satu hal. Orang buat tindakan tak ambil tindakan tu satu hal. Tapi kita memberi idea, Allah tahu itu salah satu usaha kita. Ini juga dikira ibadah. Terakhir, ibadah dengan ibadah orang lain. Maksud, mengajar ilmu kepada orang lain. Contoh, dalam Ramadan ada rakan-rakan sahabat-sahabat yang rapat dengan Ustazah. Ni aku nak bagi hang satu anak murid ni. Mengajar dia secara online. Kau suka je. Ya, aku bukan Ustazah Zai. Tak apa, boleh. Sebab budak nak belajar ni hanya Iqra' 1. Takkan kau tak kerti ngajar. Bulan Ramadan ni, insya-Allah berganda-ganda pahala. Akhirnya dia jadi syok. Sebab dia membantu orang lain. Kemudian mengingatkan orang lain untuk beramal. Kan? Kita macam mana, apa khabar, dah 9 hari dah ni, berapa juzuk dah kita baca Quran. Mungkin kita tak mampu untuk 9 juzuk, tapi teruk sangatlah kalau 9 muka surat Quran pun kita tak baca dalam 9 hari ni. Dalam 9 muka surat tu takkan tak ada 9 ayat yang kita cuba tadabbur daripada ayat-ayat Quran yang kita nak faham. Masya Allah sahabat-sahabat, kita tak boleh menyentuh Quran Mashaf 30 juzuk tu. Tetapi Quran terjemahan, melalui hujung jari kita Google ayat-ayat tertentu, nak belajar tentang apa. Ayat Quran tentang taqwa. Google saja, keluar ayat-ayat Quran tentang taqwa. Masya Allah. Kemudian kita boleh mengingatkan orang lain untuk beramal dan memudahkan orang lain untuk beramal. Macam mana memudahkan orang lain untuk beramal? Dalam bulan Ramadan, contoh kita dengar ada keluarga yang tak mampu nak membayar yuran anak-anak tahfiz. Dah berbulan-bulan tak bayar. Kabarnya dah nak kena berhenti daripada madrasah. Kita mudahkan, Kak, tak apa, sambung je belajar. Kan bagi nombor akaun saya berapa bulan dah hutang tak bayar tu. Nanti insya-Allah saya bantu settlekan. Masya Allah, yang nak belajar tu anak dia. Disebabkan dia tak mampu, kita permudahkan supaya orang lain boleh beramal dengan bantuan kita. Ini semua kita boleh rancang dalam pada kita ada banyak luangan masa yang kita tak dapat 5 waktu fardu, solat sunat tarawih di malam hari. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan macam Ustazah, waktu Ustazah cuti sekalipun sebenarnya waktu malam kita nak je buat kuliah online. Tapi fikir balik, ya Allah, orang tengah solat tarawih tak sesuai ni. Tapi gantikan dengan menulis contoh. Nanti bila orang lepas balik tarawih mungkin orang baca status kita. Subhanallah. Jadi kita sebut cari. Kalau A tak boleh, buat B. B tak boleh, buat C.
Jangan matikan diri kita saat kita tak boleh bersolat, berpuasa. Sebab tu Allah yang bagi redha. Ni minggu depan ni Ustazah nak berangkat ke Baitullahil Haram. Biasanya kalau di sana Ustaz pun ada yang meronta-ronta jiwa. Kan Ustazah apa guna saya bayar beribu-ribu, akhirnya saya hate. Inilah manusia yang tak redha dengan apa yang Allah bagi. Sedangkan hanya tawaf yang Allah tak beri, ada banyak lagi amal soleh yang kita boleh buat. Redha dengan hate yang Allah datangkan, itu juga ibadah. Marah-marah dengan hate yang Allah bagi, itu juga sedang durhaka dan bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau kita dapat faham kaedah ini, sahabat-sahabat, insya-Allah kita dalam rahmat Allah sentiasa dan kita boleh tertangguh satu amal soleh, kita boleh gantikan dengan amal soleh yang lain. Maka mudah-mudahan syurga yang kita dambakan itu insya-Allah akhirnya adalah menjadi tempat kediaman kita selama-lamanya bila kita pulang ke kampung akhirat kelak insya-Allah. Ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan adalah dalam pada apa yang Ustazah cakap ni. Kalau ada yang tak betul, Ustaz Zul boleh tolong betulkan. Ustaz, saya terbaca satu komen tadi. Nak jadi moderator pula ni Tuan Ikram sekejap. Komen tu kata, kalau orang bukan Islam tapi dia baik sangat akhlaknya, macam mana tu Ustaz? Dia boleh masuk syurga ke tidak? Saya kata nanti nak suruh Ustaz Zul jawab. Sekian dimaklumkan. Terima kasih, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustazah. Alhamdulillah, itu penerangan daripada Ustazah tadi cukup cantik. Alhamdulillah. Dan soalan yang Ustazah sebutkan tadi, saya fikir ini dia soalan ditanyakan oleh Cik Puan Munirah Draman. Ya. Soalan saya Ustazah dan Ustaz, mungkin kita cuba raih soalan pada minggu yang kedua ni ya. Yang belum memeluk Islam tetapi mempunyai akhlak yang baik seperti mana orang Islam, adakah ia juga akan dapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan akan masuk syurga? Ini juga satu dilema kan. Soalnya mereka ni akhlaknya bagus, cuma mereka itu tidak Islam. Yang ini bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Patutnya Ustazah yang jawab soalan ni. Saya terbaca soalan ni dan saya pun dah mula rasa alamak macam mana nak jawabnya. Okey, ini jawapan ringkas daripada saya dan mungkin tidak menjawab soalan, saya minta maaf. Satu, manusia ni kalau kita lihat dalam Al-Quran, nak tak nak kita kena membina hubungan dengan ketuhanan dan juga kemanusiaan. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas, ini merupakan satu kalimah keramat lah ya. Kita kena ada hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Dan bila kita sebut dengan Allah ni sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan kalimah asyhadatain. Baik, itu satu. Yang kedua, namun kalaulah ada orang yang bukan Islam yang mana dia tak tahu pun tentang kewujudan Islam ataupun dia tidak mendapat maklumat yang betul tentang agama kita Islam. Contohnya ada je orang yang tinggal di negara-negara yang tertentu, dia orang miskin, dia jauh daripada ilmu, dia jauh daripada dakwah, dia jauh daripada maklumat-maklumat yang betul, ya. Jadi orang sebegini dia masih lagi boleh termasuk dalam kelompok yang disebutkan sebagai ahli fatrah. Saya secara peribadi bersetuju dengan pendapat ulama yang menyatakan ahli fatrah. Ahli fatrah ni artinya orang yang tidak mengetahui tentang kewujudan agama Islam. Mereka masih lagi boleh dipertimbangkan sama ada mereka akan masuk ke dalam syurga ataupun mereka akan diuji di hari akhirat nanti oleh Allah Azza wa Jalla. Dan keputusan tu kita serahkan kepada Allah. Maknanya dia ada dua pendapat ulama. Satu kata kena uji dan satu lagi tidak diuji. Sebaliknya mereka terus dipersilakan masuk ke dalam syurga. Cuma isunya kalau non-Muslim yang ada di Malaysia ni berapa ramai yang baik, dan saya yakin Ustazah lagilah ramai kenalan non-Muslim ya. Saya adalah dalam jumlah yang tidak terlalu ramai. Mereka ni baik, mereka orang yang ada jiwa yang santun, suka membantu orang. Jadi macam mana kedudukan mereka? Jadi kita jawab Allah alam. Kalau ikut zahirnya mereka memang tidak selamat di hari akhirat. Namun bukan tugas kita untuk menghukum. Ya, kita hanya diam dan kita serahkan kepada Allah. Cuma kalau kita nak bincang secara ilmiah, zahir ayat Al-Quran, zahir hadis Nabi SAW menyatakan mereka tidak selamat. Tapi kita sebagai Muslim
tidak boleh menyatakan perkara tersebut secara terbuka kerana ia lebih banyak menimbulkan fitnah. Tetapi kita sebagai Muslim perlu mengambil tanggungjawab untuk sentiasa mendoakan mereka, berbuat baik dan juga mendoakan mereka. Sehingga dalam buku ini pun tuan-tuan dan puan-puan sekalian ada dibahaskan boleh atau tidak kita mendoakan jazakallahu khaira kepada non-Muslim. Jawabnya insya-Allah dibolehkan dengan niat semoga Allah memberikan kamu kebaikan dalam bentuk hidayah. Bahkan sebahagian ulama pun menyatakan boleh kita mengucapkan salam ataupun menjawab salam non-Muslim dengan niat Assalamualaikum, semoga Allah menyelamatkan kamu daripada akidah yang tidak betul dan memasukkan kamu ke dalam akidah yang betul. Jadi jawapan yang selebihnya tu wallahualam. Saya mampu jawab yang itu je, saya serahkan pada Ustazah lah ya. Tuan Ikram, saya nak tambah sikit tau. Sebab apa ni anak-anak murid saya biasa juga dengan cerita ni, tapi saya sukalah satu senario ni. Masa mak Ustazah sakit lama, saya jaga mak saya sakit, Masya Allah, berada di GH Hospital, berjiran dengan satu aunty ni tua sangat Cina, umurnya dah dekat 100 tahun. Tapi bila setiap petang, sebab saya akan ambil shift siang hari, adik jaga, bila lepas asar ke malam tidur dekat hospital, Ustazah jaga. Jadi bila petang, anak-anak perempuan dia dah tua-tua jugalah sebab maknya dah dekat 100 tahun, datang ziarah. Lepas tu bila macam dah nak malam, nurse dah halau tu, semua balik. Tinggallah uncle ni seorang, jaga mak dia. Jadi saya cakap, uncle, you mana boleh duduk dekat ward perempuan ni, nanti misi halau. Dia kata misi halau ke, guard halau ke, dia kata uncle tetap nak duduk sini. Sebab uncle takut Tuhan marah uncle tak jaga mak uncle. Lepas tu saya kata kenapa yang aunty-aunty, kakak-kakak, adik-adik dia tu tak jaga? Sebab diorang tu nanti dia kata ada tanggungjawab lain kat rumah. Uncle ni single, uncle lah yang jaga mak. Saya pun bisik dekat mak saya, kan mak tak sihat. Saya cakap kat mak orang sakit ni, doa mak makbul tau. Allah dekat dengan mak. Allah kabulkan doa mak, Allah hapuskan doa mak. Saya selalu cakap macam tu. Jadi saya cakap, mak tolong doakan aunty dengan uncle sebelah ni. Kau ni merepek je mak kata. Jadi saya kata sungguh mak doakan apa? Doakan supaya Allah bagi hidayah. Kenapa? Sebab kita nak sebut memang orang baik, anak yang baik, jaga mak dia sakit kan. Tapi kita nak kata macam mana lagi sebab kebaikan yang dia buat tu kita pandang beginilah ikut faham kita ni. Sia-sialah di sisi Allah setiap kebaikan bila mana dia tidak beriman kepada Allah. Jadi tugas kita yang dekat dengan dia dan melihat dia ni, doakan supaya dia dapat hidayah. Mak kata nak dapat hidayah macam mana lagi, dah duduk atas katil tu. Mak, kita tak tahu. Mungkin saat terakhir dia tu di hati dia tak ada lain, dia mengakui bahawa tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Kita tak tahu. Jadi itulah yang mungkin katanya Ustaz Zul tadi, kita tak boleh menghukum sama sekali. Sebab kita tak tahu pengakhiran satu-satu manusia tu di sisi Allah bagaimana. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat, sebab saya senyum juga ni, dia bukan tak tahu jawapan Munirah Drama ni, dia sahaja je nak test kita berdua ni Ustaz. Okay, mudah-mudahan Allah redha, Allah ampunkan dosa-dosa kita insya-Allah. Terima kasih atas pertemuan ni sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Percayalah buku ni kalau ibu-ibu ayah-ayah tak rajin nak baca pun jadikanlah hadiah. Sebab banyak isu, soalan-soalan unik yang ada di dalamnya. Betul kata Tuan Ikram, benda kecil pun dibahas dengan begitu panjang lebar dan insya-Allah bila kita buat diskusi macam ni, kita boleh faham dan kita mengembangkan lagi idea kita, kan jadi seronok, jadi bangga menjadi seorang Islam insya-Allah. Ya, mudah-mudahan kita terus-terusan kuat beramal dan mendapat redanya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita tamatkan untuk makluman Ustazah dan juga Ustaz, ada beberapa sahabat yang mungkin dah pun memiliki. Ina Salina kata sudah miliki, Alhamdulillah. Kemudian ada juga Liz Daud, Alhamdulillah dah dapat had lepas. Kemudian Nur Alis pun Alhamdulillah dah dapat bukunya. Ummu Adam pun sebut Alhamdulillah dah dapat. Alhamdulillah. Kemudian Rifkah, Cik Puan Rifkah Husni, rugi kalau tak beli. Ini testimonial kata rugi kalau tak beli kan. Jadi tuan dan Cik Puan boleh manfaatkan.
walaupun nanti mungkin lambat-lambat nak baca tak apa, boleh dengar dengan kuliah dahulu. Contoh macam Lis Daud kata dengan kuliah ustaz-ustazah sambil masak. Kan? Kemudian Insyah Kardiman pun kata alhamdulillah sambil masak sambil ikuti majlis ilmu. Lebih baik lagi semak juga dengan buku. Alhamdulillah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Jadi tuan dan cik puan, sebelum kita tamatkan, untuk yang lambat masuk, ini dia buku yang kita bicarakan, dan insyaAllah ada 2 sesi lagi kita akan bicarakan pada minggu hadapan insyaAllah. Jadi saya jemput tuan dan cik puan dapatkan buku ini di link yang dah diberikan di page Ustazah dan juga Ustaz. Dan untuk mereka yang dalam mungkin biasa dengan tim khidmat, dapatkan dari tim khidmat. Siapa lebih utama, wanita dunia ataupun bidadari syurga? Itu tajuk satu daripada 52 perbincangan. Perkara unik, nampak kecil tapi besar dalam agama dan dalam usaha kita nak melihat agama kita ini sebagai way of life ataupun cara hidup. Bagaimana kita nak jadikan semua aspek adalah selari dengan apa yang dianjurkan oleh Islam, dan akhirnya kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustazah, terima kasih Ustaz, terima kasih tuan dan cik puan yang menonton. Kita jumpa lagi minggu depan dan undang lebih ramai sahabat-sahabat kita untuk turut serta. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.